Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia seseorang akan barang yang, yakni perkataan-perkataan ataupun pekerjaan yang tiada memberi manfaat akan dia, akan seseorang pada dunia ataupun akhirat. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang perkataan-perkataan ataupun ucapan-ucapan yang kita wajib memelihara lidah kita daripada melakukannya, iaitu seperti berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni tuan-tuan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya berbeza pandangan. Berbeza pandangan lain tuan-tuan. Berbantah-bantah ni maknanya asalnya mungkin berbeza pandangan, tapi akhirnya berbantah-bantah sehingga meninggi suara, sehingga timbul rasa benci, sehingga timbul rasa nak menjatuhkan orang, sehingga timbul rasa nak merendahkan orang, dan seterusnya, sehingga menimbul permusuhan dan menimbulkan permusuhan. Ini yang dilarang. Kalaulah sekadar berbantah-bantah,
dalam arti kata berbeza pandangan, yang itu tidak salah. Memang kita manusia ni, kita masing-masing ada nafsu, ada kehendak dan keinginan masing-masing, dan ada pemikiran masing-masing. Kata orang Melayu apa? Rambut sama hitam kan. Hati lain-lain. Itu. Hati lain-lain. Maknanya hati ni, apa yang menjadi pilihan hati, itu yang berbeza. Yang itu yang berbeza. Tapi kalaulah berbantah-bantah sampai tahap benci-membenci, sampai tahap jatuh-menjatuh, sampai tahap bermusuhan, yang ni yang diharamkan. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala menyebut wala tanaza'u, wala tanaza'u. Tanaza'u ni lah yang dimaksudkan dengan berbantah-bantah. Kenapa? Bila tanaza'u ni berbantah-bantah, fatafsilu, kamu akan jadi lemah. Kamu akan jadi lemah. Wa tazhaba rihukum, dan kekuatan kamu akan hilang. Sebab itulah umat Islam ni dilarang daripada berbantah-bantah. Tapi inilah yang sering berlaku. Inilah yang sering berlaku. Tak kira di kalangan orang kampung, tak kira di kalangan orang bisnes, tak kira di kalangan orang politik, tak kira sampai tahap di kalangan para alim ulama pun, perkara ni boleh berlaku, tuan-tuan. Kalau berbeza pandangan, contohnya dalam perkara-perkara fiqh lah katakanlah, berbeza pandangan. Ada pandangan mengatakan sembahyang tarawih kena buat 20 rakaat. Ada pandangan yang mengatakan buat 8 rakaat. Itu berbeza pandangan dari segi hukum dalam fiqh. Puncanya kerana berbeza fahaman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan hukum. Itu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ialah bila sikap yang mengatakan 20 rakaat ni, inilah saja yang betul, yang lain tak betul. Yang mengatakan 8 rakaat, inilah yang betul, yang lain tak betul. Itu yang jadi masalah. Maknanya bukan pada nas Quran dan hadis, bukan pada fahaman, pada fiqh itu sendiri. Yang salah ialah pada perlakuan, perangai dan sikap manusia itu sendiri. Yang ni yang dibahaskan ni, sifat berbantah-bantah ni, perangai berbantah-bantah ini yang dilarang. Ini yang dilarang, tuan-tuan. Macam contoh lain, ada orang lepas salam Assalamualaikum warahmatullahi, dia sapu muka dia. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak sapu muka. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, tak sapu muka. Jadi macam mana keadaan ni? Macam mana boleh timbul ada yang sapu muka, ada yang tak sapu muka? Bahkan ada pula yang mengatakan yang mana satu betul. Yang mana satu betul ni yang jadi masalah. Orang yang sapu muka ni, tuan-tuan, dia belajar. Dia belajar sebab apa? Ada kitab-kitab yang mengemukakan hadis bahawa Nabi SAW lepas salam dia sapu muka. Dan Nabi baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alham wal hazan. Cuma hadis tu statusnya lemah ataupun dhaif.
Maka ada yang tak belajar ataupun yang belajar, dia mengatakan itu hadis daif, tak boleh amal. Ada yang mengatakan itu tuan ulama, bukan kita yang juhala ni. Yang ulama yang mengatakan ni hadis ni daif, walaupun daif boleh beramal. Yang ni mengatakan hadis ni daif, tak boleh beramal. Sebab ini namanya pendekatan ataupun metod ataupun manhaj ulama-ulama ni. Ada ulama yang mengatakan hadis daif tak boleh amal. Ada ulama yang mengatakan hadis daif syaratnya bukan daif yang bersangatan, boleh beramal dari sudut fadilat, kelebihan pahala amalan tersebut. Maka timbullah maknanya yang semayang beri salam sapu muka, ada yang beri salam tak sapu muka. Dua-dua ada sandarannya tuan-tuan. Dua-dua ada pandangan. Jadi maknanya tak boleh kata yang mana betul. Itu dia. Dia timbul yang mana betul, ini yang datang pula yang juhala. Yang sapu muka ni yang betul, yang tak sapu muka salah. Dia nak orang yang tak sapu muka ikut macam dia. Ataupun yang tak sapu muka ni pula kata dia yang paling betul. Dia saja yang betul. Dia saja yang betul. Yang lain tak betul. Sapu muka ni salah. Ini yang juhala. Akhirnya juhala ni yang bergaduh. Yang juhala ni dah yang berbantah-bantah. Mula-mula jumpa, Assalamualaikum, salam, senyum. Bila dah bincang benda ni, dah mencuka dah muka dah. Tegur pun tidak. Jeling pun tidak. Akhirnya semayang surau lain-lain dah. Semayang surau lain-lain pula dah. Jadi ini punca tuan-tuan. Inilah yang dilarang, iaitu berbantah-bantah ni. Kalaulah berbeza pandangan ni, sejak dulu para ulama dah berbeza pandangan, macam-macam pandangan yang berbeza. Bukan sekadar zaman imam-imam yang empat, imam mujtahid yang empat ni yang terkenal. Yang terkenal tuan-tuan, imam mujtahid mazhab ni ramai lagi sebenarnya. Tapi empat tu dah paling terkenal. Yang paling terkenal maknanya yang kukuh metod ataupun manhaj mereka, mazhab mereka sampai hari ini ada lagi diamalkan di seluruh dunia Islam. Sebenarnya perbezaan pandangan ni zaman Nabi lagi sudah ada perbezaan pandangan. Bukan sekadar dalam soal hukum, juga dalam soal, contohnya dalam pemikiran, dalam kehidupan, itu berbeza. Nabi contohnya nak berperang dalam perang Uhud, nak berperang di Madinah, mempertahankan Madinah. Ada sahabat yang memberi pandangan dari segi strategi perang di luar Madinah. Akhir Nabi ikut pandangan sahabat. Itu kan berbeza pandangan tuan-tuan. Maknanya berbeza pandangan tak salah. Ada orang suka roti canai kosong, ada orang suka roti canai telur. Takkan nak bergaduh pula. Orang rumah saya, dia tak suka nasi ayam, saya pula suka nasi ayam. Takkanlah nak bergaduh. Kedai ni ada nasi ayam je, datang sini mesti makan nasi ayam je. Kalau tak nak makan nasi ayam, kena pergi kedai lain. Laki bini pun bergaduh, duduk kedai masing-masing. Ini semua tak cukup akal punya kerja tuan-tuan. Tak cukup akal punya kerja. Di kalangan ulama tuan-tuan, dalam mazhab-mazhab ni ada mazhab yang menerima hadis daif sebagai dalil, sebagai sumber hukum pun ada juga. Walaupun mazhab-mazhab lain mengatakan mereka tak terima hadis daif sebagai sandaran dalam soal hukum. Contohnya dalam mazhab Hambali, mereka menerima hadis-hadis daif. Sebab apa? Sebab kata hadis daif ni
dia tetap ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadangnya timbul dhaif kerana periwayatnya. Kerana sanad je. Tapi pandangan mereka daripada menerima pandangan-pandangan manusia biasa, lebih baik menerima pandangan-pandangan daripada hadis dhaif. Itu pandangan tuan-tuan. Patutlah ulama ni dia ada perkiraan, perhitungan dia. Jadi kalaulah di kalangan ulama boleh berbeza pandangan dan mereka tak bergaduh tentang perkara-perkara ni, maka yang timbul masalah sebenarnya ialah di kalangan kita orang-orang awam. Kita baru nak start, nak berlawan dengan ustaz, memang masalah kan? Ustaz dah belajar berpuluh tahun, kita baru nak start belajar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita dalam majlis ilmu, dalam majlis ilmu, kepelbagaian pandangan tu biasa dah. Bila berbagai pandangan, ada pandangan yang kuat, ada pandangan kedua, ada pandangan ketiga, ada pandangan yang dhaif dan sebagainya, maka dia memberikan satu keluasan dalam ilmu. Tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya ialah sikap dan perangai tuan-tuan. Itu yang timbul masalah. Contohnya, bila berbantah, berbeza pandangan, dalam hati ada niat nak jatuhkan orang tu. Itu yang jadi masalah. Bila berbeza pandangan, ada niat nak merendahkan orang. Itu masalah. Bila berbeza pandangan, ada niat nak meninggikan diri sendiri. Itu jadi masalah. Contoh dalam majlis ilmu, kita tanya pada ustaz tengah mengajar, ustaz, apa pandangan, apa hukum bagian-bagian? Ustaz tu pula cerita A, B, C. Orang ni kata, ustaz sana lain cakap. Itu dia. Dalam majlis ilmu ni, dalam surau, dalam masjid, ustaz yang sana tu, dia sebut nama ustaz tu, kata bagian. Ustaz cakap lain. Itu sebenarnya tak beradab tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam satu majlis orang alim, dia mengajar, contohlah dia mengajar satu kitab, dia mengajar satu kitab dan dia memberi pandangan berdasarkan kitab itu. Kita yang duduk dalam majlis tu, janganlah provoke ustaz tu dengan kita bawa pandangan ustaz lain yang mengatakan bagian-bagian, kerana itu akan menimbulkan ini yang menyebabkan hati bersalah-salahan tuan-tuan. Seolah-olah kita nak lagakan ustaz yang kita dengar dalam kuliah tu dengan ustaz yang lain. Ini yang tak boleh. Yang ini tak beradab tuan-tuan. Tak beradab dalam majlis ilmu. Bila tak beradab dalam majlis ilmu begini, itu namanya biadab. Biadab. Bahasa orang Melaka lagi sedap, kurang hajau. Itu dia. Boleh kalau kita beri pandangan, kita kata ustaz, apa pandangan ustaz dengan pandangan ini yang mengatakan bagian-bagian? Maknanya itu tak apa. Yang jadi masalahnya, kita sebut nama ustaz lain, kita lagakan dengan ustaz ni. Kita tahu ustaz ni pandangannya berbeza dengan ustaz lain tu, maka kita lagakan. Yang ni yang bahaya tuan-tuan. Akhirnya timbul berbantah-bantah di kalangan yang duduk dengar ni. Apalah ustaz ni bagian-bagian. Ada yang tembak ustaz dalam kelas tu, ada yang tembak ustaz yang di luar pula. Akhirnya orang bawah yang lagakan ustaz-ustaz ni. Yang ini yang tak bagus tuan-tuan. Berbeza-beza, akhirnya berbantah-bantah, akhirnya benci-membenci, akhirnya bermusuhan, tak tegur siapa. Yang ni yang jadi haram di sisi agama kita. Itu dalam soal berbantah-bantah, dalam berbantah-bantah. Dan juga antara perkara ataupun antara kata-kata, ucapan-ucapan yang kita kena pelihara diri pada lidah kita sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, baik faedah dunia maupun faedah akhirat. Tak ada faedah, tak ada guna, sia-sia.
Bila perkara yang sia-sia ni tuan-tuan, pahala pun tidak, takut-takut bawa pada dosa. Ini benda yang sia-sia. Tak ada perkara yang sia-sia ni boleh bawa pada pahala. Percayalah, bila namanya sia-sia, tak ada perkara yang boleh bawa kepada pahala, tuan-tuan. Ghalib kebiasaannya benda yang sia-sia ni dia akan bawa kepada dosa. Paling tidak pun orang kata buang masa. Buang masa tu sia-sia dah. Buang masa sia-sia. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia ataupun akhirat. Tinggalkanlah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang tidak memberi faedah dunia ataupun faedah akhirat. Apa contohnya, tuan-tuan? Apa contohnya? Contohnya, kadang-kadang kita tak sedar perkara ni. Kita bercakap tentang contohnya bab makan. Bab makan. Makan tu harus, tuan-tuan. Makan harus. Bahkan ada keadaan makan tu jadi wajib. Maknanya kalau tak makan berdosa. Iaitu bila kalau tak makan boleh bawa mudarat, boleh bawa sampai ke mati. Itu jadi wajib pula. Tapi kalau bercakap tentang makan tak berhenti-henti, siang malam cerita makan, cerita asam pedas, cerita kari kepala ikan, cerita masak lemak cili api, jumpanya muka ni cerita makan. Kat mana-mana pun jumpa muka ni cerita makan. Tak ada benda dalam dunia ni selain pada makan ke? Itulah dia cakap makan. Kalau dia cakap makan, lepas tu dia belanja kita, faedah juga. Ada juga faedahnya. Ini cerita makan. Pergi Johor makan tu, makan ni. Kat Johor ada nasi 40 hari kan. Kat Johor ada soto ni, cerita habis. Satu Johor dia tahu warung mana, kedai mana, dia tahu cerita dia. Setengah jam duduk dengan dia ni, cerita makan je. Kalau kat Melaka, asam pedas, mana asam pedas yang tak pernah rasa? Asam pedas Bukit Cina, asam pedas apa nama ni, Pasar Borong, asam semua dia tahu. Cerita semua, cerita dia tak ada melainkan makan. Itu boleh jatuh pada perkara yang, tuan-tuan, sia-sia dan tak memberi faedah, tuan-tuan. Tak memberi faedah. Itu contoh, banyak lagi sebenarnya. Kadang-kadang perkara-perkara yang sia-sia, yang kita suka timbulkan, yang akhirnya tak bawa apa-apa. Bahkan mungkin akhirnya boleh membawa kepada dosa itu sendiri. Maka menurut hadis ini, sebagai seorang Muslim, keislaman kita, di antara bentuk keislaman yang baik pada seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Sama ada perkataan maupun perbuatan, kena tinggalkanlah. Bahkan sewajarnya kita menggunakan hidup kita, nyawa kita, umur yang kita Allah Ta'ala beri ini untuk perkara-perkara kebaikan yang ada faedah dunia dan faedah akhirat, tuan-tuan. Boleh cerita bab makan, tapi cerita dah contohnya ramai saudara-saudara kita yang tak makan ni. Kerana apa? Kerana musibah, kerana banjir, mereka tak dapat makan, terputus makanan, terputus apa contoh ni, duit pun dah tak ada, dah total loss. Dah total loss. Duit dah tak ada, rumah dah hancur, barang perabot habis, semua habis, total loss. Macam mana nak tolong? Itu yang kita buat gerakan, contohnya apa, kumpul barang makanan, makan juga, cerita makan juga, tapi barang makanan kita kumpul untuk bantu saudara-saudara. Itu ada faedah, tak ada masalah.
Tapi kalau sekadar cerita, makan kat sini ambil gambar tunjuk dalam Facebook, makan kat sini ambil gambar, minum teh tarik kat kedai mamak pun ambil gambar, masuk Facebook tunjuk. Lepas tu kawan-kawan pun komen, wah kedai mamak mana ni, kedai mamak mana, habis 10 minit cerita makan je. Yang ni yang boleh jadi sia-sia tuan-tuan. Boleh jadi sia-sia. Dulu satu masa ada trend, saya minta maaf lah kalau saya sebut kan, satu trend dulu, satu masa dah trend kau pergi kedai mamak 4 jam duduk kedai mamak tengok Gusti kan. Tengok wrestling 4 jam. Lepas semayang Assalamualaikum tak sempat wirid, zikir, tak sempat doa, pergi dah. Itu lepas semayang. Tapi duduk kedai mamak, minum teh tarik satu cawan je, tapi tengok Gusti 4 jam. Lepas satu mamak dia pun dah tension tengok muka kita. Itu antara perkara contoh sia-sia. Dulu satu trend lah, sekarang dah kurang kot. Sebab sekarang masing-masing dah ada handphone, dah ada handset, orang kata dah ada smartphone kan. Dah tak tengok sangat lah kedai mamak sebab tengok handphone sendiri kan. Ini tuan-tuan, banyak perkara yang sebenarnya sia-sia, yang lara, yang maknanya memang ke akhirat besok kita tak tahulah benda-benda tu datang beri kita kebaikan pahala ataupun macam mana, kita tak tahu tuan-tuan. Sedangkan masa kita sentiasa berjalan, umur kita ni sentiasa setiap hari makin habis, bukan makin bertambah tuan-tuan. Kita kena ingat bajet umur kita ni bukannya berkurang, bukannya bertambah, makin berkurang sebenarnya. Kalau lah tahun 2021 tu tuan-tuan, ditakdirkanlah kalau umur kita ni akan mati tahun 2025 lah. Masa tahun 2021 tu umur kita ada 4 tahun lagi. Sekarang ni dah masuk tahun 2022, tinggal 3 tahun. Makna makin sikit umur kita ni. Tapi orang kita makin bangga, umur aku panjang lah. Makin bertambah lagi umur aku setahun. Sedangkan ni tak sedar, ajal ni makin dekat. Ajal makin dekat. Sebab bajet umur dah makin habis dah, makin kurang. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, hati kita ni kena hidup, fikir perkara-perkara ni. Jangan kita hanya melihat zahir semata-mata. Kita kena lihat perkara-perkara yang menjadi hakikat kehidupan, supaya kita tak leka dan supaya kita tak rugi dalam kehidupan kita ni. Hidup kat dunia tuan-tuan sekali je. Kita hidup kat dunia ni sekali je. Sekali tuan-tuan. Itulah bermulanya bila bermula tarikh lahir kita tu. Tarikh lahir kita tu itulah bermula hidup kita kat dunia. Bila mati nanti dah tak ada dah hidup kat dunia dah. Dah masuk alam barzakh. Lepas tu kalau kita hidup pun, maknanya roh kita masuk pada jasad kita semula, besok bila dibangkitkan semula di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni walaupun kita hidup dengan nyawa, dengan roh, dengan jasad macam mana kita juga hari ni, tapi ketika itu dah alam akhirat tuan-tuan, tak macam alam kita kat dunia ni. Ke alam akhirat dah tak ada semayang lagi, dah tak ada semayang subuh lagi dah. Ke akhirat nanti dah tak ada kuliah subuh dah. Ke akhirat nanti dah tak ada wirid zikir dah. Ke akhirat nanti dah tak ada ibadat dah tuan-tuan. Dah tak ada ibadat, dah tak ada amalan. Sebab apa? Akhirat ni adalah yaumuddin, hari pembalasan dah. Bukan hari untuk beramal. Hari nak beramal ni bila? Ini dah masa hidup kat dunia ni. Nak semayang subuh ke, nak semayang jemaah subuh ke, nak datang kuliah subuh ke, nak wirid ke, nak zikir ke, nak berdoa ke, nak baca Quran, inilah masanya. Dah masuk alam akhirat tak ada dah. Kalau dapat masuk syurga, alhamdulillah. Tapi apa jaminan kita untuk masuk syurga tuan-tuan? Kita tak ada jaminan apa-apa lagi sebenarnya. Hatta kita yang datang semayang tiap-tiap hari ni pun kita belum tentu lagi, tak ada jaminan lagi kita akan confirm masuk syurga. Jadi jangan berasa lah, jangan berasa kita ni dah ahli syurga dah. Jumpa kawan-kawan, assalamualaikum ya ahli syurga. Ya ahli syurga. Hai, takut saya dengar kan. Lain dah zaman Nabi dulu kan. Ada
orang-orang di kalangan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Itu lain tuan-tuan. Kita ni bukan sahabat-sahabat Nabi. Kita ni orang surau Raudah aja. Kalau kita tak datang surau Raudah semayang, tak datang kuliah subuh kat Raudah ni, lagilah jauh pahala kita kan. Jadi tuan-tuan, maknanya dua perkara ni. Pertama, berbantah-bantah, dan yang kedua, bercakap perkara-perkara yang tak berfaedah. Dua-dua ni kena tinggalkan. Kita belajar hari ni bukannya kita nak beramal dengan perkara ni, tapi beramal dengan ilmu pada hari ni ialah dengan meninggalkannya. Itu dia. Hari ni kita belajar tentang bab berbantah-bantah. Kita belajar tentang bab berkata-kata barang yang tak ada faedah. Cara beramalnya ialah kita tinggalkan. Memang susah tuan-tuan. Tambah kita ni memang kaki bergaduh. Bergaduh dalam Facebook, bergaduh dalam dalam WhatsApp group. Tak habis-habis bergaduh, berpolemik kan. Tambahlah kita ni kalau orang politik, lagi berat. Orang politik lagi lah, tak habis-habis kan. Kalau satu isu tu 10 tahun tak habis kan. Memang bila berbantah-bantah ni seronok tuan-tuan. Seronok kalau kita rasa kita menang, seronok kalau kita rasa orang kalah, seronok dapat malukan orang, seronok dapat jatuhkan orang, seronok dapat malukan orang pada orang lain. Ini keseronokan yang ada pada kita. Begitulah juga bercakap benda-benda tak berfaedah ni. Ini benda seronok. Seronok pada nafsu kita. Cakap benda lara ni seronok. Cerita makan, cerita minum, cerita benda-benda lawak, benda-benda yang sia-sia, memang seronok. Jadi oleh kerana itulah, bila kita nak tinggalkan perkara-perkara seperti ini, memang kita kena berlawan dengan nafsu kita sendiri sebenarnya. Kita kena berlawan dengan nafsu kita sendiri. Yang ini yang dinamakan mujahadah. Berlawan dengan nafsu ni maknanya mujahadah. Bermujahadah ni tuan-tuan wajib hukumnya. Sebab apa? Nafsu ni kalau kita tak lawan dia akan kuasai kita. Itu nafsu. Kalau kita tak lawan dia, kalau kita tak kekang dia, kalau kita tak paksa dia, memang dia akan kuasai kita. Bila nafsu menguasai kita, dia melekat pada batang tubuh kita tuan-tuan. Ibarat dia melekat pada batang tubuh kita, melekat pada mata kita, melekat pada lidah kita, melekat pada telinga kita, melekat pada tangan kita, melekat pada kaki kita, melekat pada perut, melekat pada kemaluan. Ini nafsu. Bila dia melekat tu memang susah nak tanggal. Maknanya dia kuasai kita. Maka mata kita akan melihat apa saja yang dia nak, apa saja yang nafsu nak tengok, dia akan tengok. Telinga kita akan dengar apa saja yang nafsu nak dengar. Tapi kalau kita ajar dia tuan-tuan, kalau kita didik dia tuan-tuan, kita tahu mana yang boleh tengok, mana yang tak boleh tengok, mana yang boleh dengar, mana yang tak boleh dengar, mana perkara yang boleh cakap, mana perkara yang tak boleh cakap. Kita ajar dia, kita didik dia, kita asuh dia, bahkan kita paksa dia. Itulah namanya mujahadah. Sebab ada juga orang kata, ustaz mana boleh dalam agama ni tak ada paksaan. Ada juga hujah orang. Ada je hujah dia. Ada je akal dia, manusia ni. Dia kata dalam agama mana ada paksa-paksa ni. Tak boleh paksa-paksa dalam agama. Siap bawa ayat Quran, dia bawa ayat Quran. Dia bawa ayat Quran, beritahu pada ustaz tu, la ikraha fid din, dia kata. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Tuan-tuan, ini orang sekarang. Sebab dia belajar ikut YouTube, dia belajar ikut internet kan. Jadi dia berhujah pula mengatakan dalam agama tak boleh paksa tuan-tuan. Betul, dalam soal nak paksa orang masuk agama Islam tak ada paksaan. Kita tak boleh nak paksa orang. Tapi bila orang yang dah masuk Islam, dia kena paksa diri dia. Dia kena paksa nafsu dia untuk taat, patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Itu mesti. Memaksa diri
iaitu memaksa nafsu sebenarnya supaya tunduk pada syariat Allah, tunduk pada ajaran Allah, tunduk pada ajaran Nabi, tunduk pada ajaran agama. Itu kena paksa. Sebab nafsu ni kalau tak dipaksa, dia akan meliau. Dia akan melia, tuan-tuan. Bahkan dia yang akan menguasai kita pula. Wal'ayazubillah. Contohlah tuan-tuan, kalaulah kita ni biarkan nafsu yang menguasai kita. Subuh ni, subuh yang nama subuh, antara pilihan nafsu dengan pilihan syariat, mana yang nafsu suka? Mestilah nafsu suka tidur. Nafsu suka tidur lagi daripada datang surau, datang semayang kat masjid, datang surau nak semayang kat surau, nak berjemaah pula, tambah imam baca panjang-panjang. Nafsu kata, imam ni pula tak apalah, tidur kat rumah je dah. Walaupun kata semayang kat rumah lah. Kan tu antara pilihan nafsu ke pilihan syariat. Kalaulah semayang ni tuan-tuan, ibadat ni, semayang jemaah yang dijanjikan pahala yang berganda-ganda, datang jamaah, semayang jemaah tu berganda-ganda, nak datang tu pun dapat pahala. Naik basikal, naik motor, jalan kaki, naik kereta pun ada pahala. Jumpa kawan-kawan, jumpa beri salam ada pahala. Dapat semayang tahiyatul masjid dapat pahala. Dapat wirid zikir lepas semayang ada pahala. Berganda-ganda pahala, berganda-ganda pahala, berganda-ganda pahala. Kalaulah nafsu manusia suka perkara tu tuan-tuan, nescaya penuh sesak masjid dan surau tuan-tuan. Percayalah, mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau itulah pilihan nafsu manusia, nescaya penuh sesaklah masjid, penuh sesak surau. Bayangkan satu taman ada 1000 orang Islam contohnya. Itu baru cerita bapak dia, ketua keluarga. Surau macam besar ni, 1000 orang ni bukan main suka nafsunya nak semayang. Nafsunya bukan main suka nak semayang jemaah. Tak cukup surau kita ni, penuh sesak daripada saf 1 sampai saf hujung. Nampak tuan-tuan? Itu pilihan. Kalaulah manusia nafsunya suka semayang jemaah, suka nak kejar pahala, masjid pun penuh sesak tuan-tuan. Tapi realitinya yang penuh sesaknya bukan semayang, bukannya masjid, bukannya surau, tapi yang penuh sesaknya ialah shopping mall. Tak kira PKP ke PKPD ke apa, sesak juga. Yang sesaknya jom heboh. Jom heboh, ajak orang heboh kan. Ajak orang heboh, jom heboh, bukan jom semayang. Cuba tukar, jom heboh tu tukar, jom semayang, kosonglah tempat tu balik. Tak apa gila tiba-tiba TV3 ke apa, jom kita tukar. Jom heboh ni kita tukar, jom semayang. Jawabnya tak ada orang datang dah. Itulah tuan-tuan nafsu. Sebab itulah saya katakan tadi, bermujahadah lawan nafsu ni wajib. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang menyebut, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna seorang kamu, hatta an yakuna hawahu tab'an bima ji'tu bih, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah nafsu dia mengikut apa ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Maknanya ikut syariat. Sebab itulah nafsu ni kena dipaksa. Nafsu ni kena dipaksa tuan-tuan. Macam kita masuk soja lah, tak ada siapa ajak, tak ada siapa boleh paksa kita masuk soja. Soja tahu, askar lah. Masuk soja ni masuk askar, jadi tentera. Orang dengar soja, macam pernah dengar kata soja ni, soldier. Tak ada orang paksa kita masuk askar ni. Tapi kalau kita dah mohon, kita dah masuk interview, dapat pula kena rekrut masuk camp, dah duduk dalam camp,
Kena ikutlah peraturan dia, kena ikutlah disiplin dia. Masuk-masuk kena gondol kepala. Masuk-masuk kena tukar baju. Masuk-masuk kena ikut disiplin dia. Bangun pukul berapa, nak pergi kawat pukul berapa, latihan kawat pukul berapa. Itu bila dah kerja besok, kena ditugaskan di mana, di Ceruk Rantau mana pun kena pergi. Sarawak, Sabah, Sempurna, Sempadan Negeri, Hutan Rimba, kena pergi. Mana boleh kata, tak boleh paksa saya. Mana ada paksaan, saya tak nak pergi. Jawabnya kena buang engkau. Itu tuan-tuan. Itu baru cerita soja, baru cerita askar. Samalah juga yang lain-lain. Jadi cikgu ke? Jadi cikgu, kena hantar Solok mana? Ulu Tembeling, Gua Musang, pergi. Sebab apa? Kat situlah ada gaji kita, ada pendapatan kita. Itulah yang kita pilih. Bila pilih kena ikutlah. Ikut peraturan, ikut peraturan, ikut dia punya disiplin. Itu pun paksaan juga, kena paksa diri. Tambah dengan dalam agama ni tuan-tuan, bila dah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inilah kewajipan pertama dalam agama. Kewajipan pertama dalam agama ialah bersyahadah, maknanya bersaksi nak jadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maknanya Tuhan yang kita patuh secara mutlak. Bila nak patuh ajaran Allah secara mutlak, itu sebab kena paksa nafsu. Bila kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya kita nak ambil ajaran Nabi, nak patuh ajaran Nabi. Bila nak patuh ajaran Nabi, maknanya kena paksa nafsu tu. Itulah namanya paksa nafsu. Itulah namanya paksa diri. Jadi tuan-tuan, jangan kita salah faham. Maka samalah dalam apa yang kita belajar hari ini. Memang kita berbantah-bantah ni benda yang memang dah jadi lumrah, kan? Sampai orang kata apa salah ustaz, dah lumrah, kan? Dah lumrah berpolemik, bergaduh dan sebagainya, kan? Tapi lumrah ni tuan-tuan, kalaulah perkara yang dilarang oleh agama, kena tinggalkan. Perkara-perkara yang jadi lumrah ni, kalaulah perkara yang dah memang bersalahan dengan agama, kena tinggalkan. Tak boleh kita biar kita hanyut, bimbang-bimbang, kita tengah hanyut dengan perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang ni, tiba-tiba mati tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak minta maaf, tak sempat apa, mati dah. Besok menyesal kat akhirat, menyesal dalam kubur. Itu lebih menakutkan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, walaupun tak banyak, tapi cukuplah sepatutnya menginsafkan kita. Kita kena beritahu ke hati kita, kena berubahlah. Kalau kita masih ada perangai-perangai yang jahat seperti ini, perangai buruk seperti ini, maka tinggalkanlah. Gunakanlah masa dan hidup kita yang tinggal berapa kerat ni, umur kita yang tinggal berapa kerat ni, untuk kita benar-benar hadapkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk cari bekalan nak jumpa dia ni. Sebab nak jumpa Allah Taala di akhiratnya benda yang betul tuan-tuan, benda yang pasti berlaku. Tak ada siapa yang boleh mengelak daripada perkara ini. Wallahu alam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.